Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan kitab panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Jadi pada kesimpulannya kita bersolat dengan adanya wuduk ataupun tayammum, sekiranya berlaku apa-apa perkara yang menyebabkan anggota wuduk itu tidak dapat dibasuh, hendaklah disapu. Walau macam mana pun solat yang berwuduk ataupun bertayammum itu tidak, solatnya adalah sah dan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Yang kena ulang ataupun yang perlu diulang sekiranya solat itu tidak boleh berwuduk dan tidak boleh bertayammum. Umpamanya orang yang sakit kebakaran melecur, doktor mengatakan tidak boleh kena air dan juga tidak boleh terkena debu tayammum. Takut bila sapu debu itu melecurnya akan jadi pecah dan sebagainya, maka dia, sedangkan solat adalah wajib mesti ditunaikan, maka dia tunailah solat, iaitu dikatakan tunai kerana menghormati waktu. Jadi solat yang didirikan tidak ada wuduk dan tidak ada tayammum inilah yang disah dan kena ulang kembali. Jadi pada minggu lepas jadi ulang kembali niatnya, umpamanya usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. I'adah, ulang. Tak kata, jadi lebih baik daripada kita qadaan. Sebab minggu lepas saya silap jawab, saya kata qadaan lah niatnya. Tapi qada ni artinya membayar yang dihutang, membayar sembahyang yang kita hutang, tidak buat. Tapi ini kita mengulankan sembahyang yang kita telah dirikan solat itu, tetapi dengan tiada berwuduk dan bertayammum untuk menghormati waktu. Jadi niatnya lebih elok, contohnya sembahyang zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. I alif ain alif da ta marbutah. Alif ain alif da ta marbutah. Ta marbutah ada titik itu dah. I baris dia i'adatan tanwin ejaannya alif bawah i, ain alif zata'a, da di atas da, ta dua di atas tan. Macam kalau macam
macam kena baris atas dua lah, macam adaan lillahi ta'ala lah. Kalau hak tunai, kalau hak qadaan lillahi ta'ala. Hak ni mengulang i'adatan lillahi ta'ala, ni adalah hati aku semayang pada zuhur 4 kanak kerana mengulang. Yalah, tapi kalau sekarang ni boleh dah bawa spray kan dan kapal terbang, tidak mengapa tu, Allah tidak membahayakan lah nak kapal terbang tu. Pergi dekat bilik air bawa spray ada orang bawa tayamu macam-macam lah. Tapi bila dah spray ataupun dengan tayamu tak payah ngulang lah. Sebab dia mesti ada salah satu daripada dua mengangkat hadas. Tayamu mengharuskan sembahyang. Jadi kalau dengan menggunakan air kita spray, macam kita dulu pergi ke, sekarang tak tahulah, kesenangan dulu bawa spray lah nak pergi sa'i, nak pergi melontar. Nak pergi melontar kan, nak pergi melontar hak nak melontar pagi tu. Hak pagi raya kan. Terpaksalah bermalam di situ, sembahyang subuh di situ, kemudian pergi melontarlah Jamratul Aqabah. Dah guna spray dah masa tu. Dan hari ini kita pergi kepada muka surat tak ada 44 lah. Dia tak ada tanda, tapi selepas 43, iaitu panduan bersuci daripada hadas besar. Panduan bersuci daripada hadas besar. Pada minggu lepas kita habis dengan bagaimanakah solat yang menggunakan beg air kecil ya. Yang menggunakan urine bag atau stoma bag atau colostomy bag untuk mampu menyucikan tempat keluar najis. Jadi jika mampu, dia kata suci dululah kemaluan kita. Kemudian kalau mampu lagi, ambil beg yang barulah. Ataupun kurang mampu, ialah memang jadi kurang mampu bagi penyakit yang berterusan ni, tak tahu baik tak. Basuhlah beg tu, basuh kemaluan, basuh beg tu, kemudian pakai balik. Yang penting basuh dahulu, barulah berwuduk. Hendaklah berbuat demikian sekadar termampu. Kemudian sucikan diri dengan hadas kecil, iaitu ambillah wuduk atau hadas besar dan tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Itulah kesimpulannya, iaitu jika kita solat sama ada menggunakan dengan berwuduk ataupun dengan bertayamu, disebabkan keadaan, maka solatnya sah dan tidak perlu diulang. Okey, pada pagi ini panduan bersuci daripada hadas besar. Panduan bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi hak asalnya atau bertayamu, bagi mengharuskan sembahyang, mengharuskan solat. Jadi cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi. Hak ni hak asal lah, dengan mandi, atau dengan bertayamu bagi mengharuskan solat. Umpamanya ini kalau bertayamu ni bagi mengharuskan solat kerana berhadas besar, fokus kepada perempuan lah. Orang lelaki tak payah dah nak berhadas besar, hak sakit tu datang ni. Tapi orang perempuan sampai masa mari haid sakit pun dia akan datang haid. Satu, pesakit yang mampu mandi. Tak.
Dan semua bahagian badannya boleh terkena air. Pesakit yang mampu mandi dan semua bahagian badannya boleh terkena air, hendaklah mandi. Hendaklah mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Itu asalah. Maknanya umpamanya perempuan yang baru kering haid, sedangkan dia tak boleh nak bangun, tak boleh nak pergi ke bilik air ataupun jadi bawalah mandi tempat yang boleh dimandikan dia lah. Jika tidak mampu mandi, seandainya tak mampu nak mandi kerana kesulitan untuk bergerak, tak boleh nak pergi ke bilik air, nak bawa dengan kereta roda pun tak boleh juga. Disebabkan tak ada orang nak papoh ni. Jika tidak mampu mandi kerana kesulitan untuk bergerak, umpamanya, maka caranya hendaklah bertayamu. Hendaklah bertayamu dengan niat, sahaja aku bertayamu kerana mengharuskan fardu solat. Dan setelah itu solat. Ada kerana dia bersolat sekali pun tak mandi, tapi dia bertayamu untuk mengharuskan sembahyang, maka hukum solatnya adalah sah dan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Dua, pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan. Pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan tidak boleh terkena air pada seluruh badan atau sebahagian besarnya. Itu pegawai doktor kata tak boleh seluruh badan, tak boleh kena air seluruh badan awak kalau tidak membahayakan nyawa. Ataupun penyakit awak ni akan menjadi lambat baik, yang sepatutnya boleh baik dalam masa 2 minggu akan pergi kepada sebulan lebih. Atau sebahagian besarnya, ataupun sebahagian besar badan tidak boleh terkena air. Hendaklah bertayamu dengan niat mengharuskan fardu salat. Maka caranya juga hendaklah bertayamu dengan niat mengharuskan fardu salat. Dan sudah tayamu, setelah itu solatlah. Setelah itu solat. Solat tidak perlu diulang juga. Sebab dia mendirikan solat dengan bertayamu. 3. Pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air. Tadi sebahagian besar tidak boleh. Ini sebahagian besar badannya boleh terkena air. Sedangkan kecederaannya sedikit. Hendaklah mandi dan membasuh bahagian yang boleh terkena air mengikut kemampuan. Selebihnya hendaklah disapu dengan air. Tempat yang tak boleh kena air itu hendaklah disapu dengan air. Setelah itu solat, dan solat tidak perlu diulang. Pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air, sehingga kan kecederaannya sedikit. Sedangkan kecederaannya sedikit, tak. Kata ini untuk keadaan besar tak. Umpamanya luka di
betih ke apa, bukan anggota wuduk pun, tapi sebab dah besar mesti meratakan air seluruh badan. Jadi terkena air sedangkan kecerahannya sedikit, caranya hendaklah mandi, niat mas saja aku, maka dah besar dah. Dan membasuh bahagian yang boleh terkena air mengikut kemampuan lah. Selebihnya hak bahagian tak boleh kena air itu hendaklah disapuh dengan air. Setelah itu solat, dan solat tidak perlu diulang. Jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaan sekiranya pesakit mandi, ketika itu hanya perlu bertayamum lah. Sebab kalau kena air tak boleh. Tapi kalau mandi memang tak boleh lari, kena. Kena air ni. Kena air. Ketika itu hanya perlu bertayamum dengan niat mengharuskan fardu salat, dan setelah itu salat. Jadi salat tidak perlu diulang. Kita ambil kesimpulan lah, maknanya kalau salat dengan wuduk ataupun dengan tayamum, salatnya sah dan tidak perlu diulang. Kita teruskan kepada bab yang berikutnya. Beberapa masalah berkaitan wanita. Tak ada gini lah, tengok keadaan. Sekiranya kita lalu air tu bau tidak meresap ke dalam, tak apalah. Ini hak sapuh ni tak ada dah cara. Kalau dah mesti kena sapuh, tapi kalau basuh meresap, maka sapuhlah. Begitulah. Kalau esok pula denyuk semalam aku basuh tadi tak. Jadi kena sapuh mula lah kriang. Sebab mendatangkan kepada kemudaratan. Beberapa masalah berkaitan wanita. Beberapa masalah berkaitan wanita. Yang pertama ialah haid. Ini khusus untuk wanita lah. Yang pertama ialah haid. Haid ialah darah, definisi. Haid ialah darah yang keluar daripada farad wanita secara normal. Secara biasa. Pada waktu-waktu yang tertentu. Dan dia keluarnya pada waktu-waktu yang tertentu. Iaitu selepas suci 15 hari. Paling kurang selepas suci 15 hari, maka keluarlah darah itu daripada farad wanita, maka itu adalah darah haid. Bukan kerana melahirkan, taklah, bukan darah keluar kerana melahirkan anak, tak. Tapi yang keluarnya itu secara normal, secara biasa pada waktu-waktu yang tertentu. Ada waktunya, paling sedikit, paling kurang waktunya 15 hari selepas suci. Barulah darah itu dinamakan darah haid. Kalau tak sampai 15 hari keluar darah, maka darah itu bukanlah darah haid. Dua, tempoh minimum haid, tempoh yang paling pendek. Tempoh yang paling pendek bagi haid ialah 1 hari 1 malam.
Satu hari satu malam. Okey. Jika satu hari saja tak sampai malam, siang saja malam tak mari dah, kering dah darah itu, maka dia adalah bukan darah haid. Sebabnya tempoh minimum, tempoh yang paling singkat, paling sikit, haid ialah satu hari satu malam. Manakala tempoh maksimumnya, tempoh yang paling panjang masanya ialah 15 hari. 15 hari. Sebab itulah saya kata tadi pada keluar darah itu pada masa yang tertentu. Iaitu masanya ialah selepas 15 hari suci. Kalau tak sampai 15 hari suci, maka darah itu bukan darah haid. Sebabnya dia kata tempoh maksimum yang paling panjang ialah 15 hari. Okey. Darah yang keluar setelah tempoh 15 hari adalah darah istihadah. Tetapi darah yang keluar setelah tempoh 15 hari. Artinya mari tengah bulan sampai 15 hari tak berhenti. Tak berhenti. Jadi darahnya masih keluar lebih pada 15 hari keluar lagi darah, maka darah itu bukan haid tapi darah itu adalah istihadah. Jadi bila istihadah maknanya selepas 15 hari itu, habis 15 hari dia kena mandilah, maka ada besar. Dan hak darah yang keluar itu bukan haid, maka darah penyakit. Dia pakai pampers lah, pakai pampers. Sebab solat telah wajib. Bila tamatnya darah haid, maka solat telah wajib didirikan. Dia darah lain dia tidak, yang tak boleh semayangnya haid dan nifas saja. Darah istihadah, darah lain darah istihadah lah, nama darah penyakit. Dia kena solat. Kena solat. Dia bersih kemaluannya, kemudian pakai pampers, kemudian ambil wuduk dan solatlah. Dan caranya iaitu bila tu nak bersih kemaluan, nak pakai pampers, nak ambil wuduk setelah masuk waktu. Tak boleh nak awal lah. Setelah masuk waktu, dia pun terus membersihkan kemaluannya, pakai pampers, ambil wuduk. Sekalipun pada masa itu darah tetap mengalir, tak keluar, tak kira lah. Ambil wuduk dan solat. Solatnya sah dan tidak perlu diqadha. Tempoh minimum haid ialah 1 hari 1 malam. Paling ringkas. Kalau tak sampai 1 hari 1 malam, setengah hari saja kemudian berhenti, maka itu bukan darah haid. Itu dinamakan darah penyakit juga. Dia paling kurang 1 hari 1 malam. Dan paling lamanya pula ialah 15 hari. 15 hari 15 malam lah. Darah yang keluar setelah setelah tempoh 15 hari ada lagi keluar, adalah darah istihadah. Jadi berarti bila cukup 15 hari darah tak berhenti, dia kena mengakai ada bersolat, kena mandi dah. Sebab darah haid tempohnya 15 hari saja. Dia kena mandi dan solat. Kemudian darah berterusan keluar, maka tak selepas mandi 15 hari itu darah yang terusan keluar itu adalah darah istihadah. Darah istihadah wajib sembahyang. Jadi caranya di istiadah dia bukan hadas besar. Dia adalah darah penyakit. Bila darah penyakit dia wajib kena solat. Dan caranya ialah setelah masuk waktu dia pun membersihlah kemaluan dia dan pakai pampers lah. Sekarang musim pampers, zaman pampers, pakai pampers dan terus solat. Solat itu sah dan tidak perlu diulangi. Solat itu sah dan tidak perlu diulangi. Habis.
Ketiga, cecair berwarna kuning atau keruh yang keluar di penghujung haid jika masih dalam tempoh haid juga dikira sebagai haid. Cecair berwarna kuning, tubik lagi tapi tak merah dah kuning. Cair dah, tapi masih berwarna. Berwarna kuning. Okey. Atau berwarna keruh. Bukan merah dak, keruh. Yang keluar di penghujung haid, keluar di penghujung haid. Jika masih dalam tempoh haid, mana 13 hari ke 14 hari ke, kita 15 hari tu ada tubik lagi warna kuning cair ataupun berwarna keruh. Tapi dalam edah haid lah, sebab sepanjang-panjang masa haid ialah 15 hari. Jadi hari yang ke-15 tu ada lagi cair. Tak. Maka oleh kerana masih dalam tempoh haid juga dikira sebagai haid. Haid. Dia habis haid ni, nak tahu habis ke tak habis nak dah kering tak? Kering dah. Dia pun basuh-basuh. Dia pun masukkan kapas. Masuk kapas, kalau tak ada haid dah, kapas tu tak berwarna, tetap putih. Tak ada berwarna apa dah. Walaupun basah tapi tak ada warna lah. Basah tak tu bekas basuh saat ni. Bekas kita basuh dia, basuh kemaluan dia. Kemudian dia pun masuk kapas. Masuk tarik waktu bik, tak ada berwarna sikit abuk, barulah dinamakan suci daripada haid. Tak ada haid. Empat, wanita yang sedang didatangi haid. Bagaimana ni? Tengah haid. Berada di dalam keadaan hadas besar. Ialah bila dalam wanita yang sedang didatangi haid, bila dalam tangi haid, artinya dia berada di dalam keadaan hadas besar lah, dalam keadaan berhadas besar. Oleh itu, dilarang sama sekali melakukan solat. Bagi orang haid dilarang, haram melakukan solat. Puasa bukan juga puasa. Juga menyentuh mushaf tak boleh, sentuh Al-Quran. Atau membacanya pun tak boleh. Orang yang berada dalam haid ni tak boleh solat. Tak kira lah fardu ataupun sunat, tak boleh. Puasa pun begitu juga haram. Dilarang sama sekali berpuasa, sama ada puasa fardu, puasa sunat, puasa qadha ataupun puasa sunat pun dilarang. Menyentuh mushaf Al-Quran, begitulah juga menyentuh Al-Quran atau membacanya, semuanya lah dilarang. Malaikat tak berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan niat zikir lah. Malaikat doa, kita doa dengan ayat Al-Quran. Dah dibaca doa itu tapi dengan niat zikir lah. Umpamanya yang kita tahu ramai, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia adalah ayat Al-Quran. Tapi kita nak doa, kita doa dengan itu. Itu adalah daripada ayat Al-Quran, tetapi kita buat doa, kita baca doa. Maka hendaklah dengan niat zikir lah. Hendaklah dengan niat zikir. Solat yang ditinggalkan sepanjang tempoh haid.
tidak perlu diqada. Sembahyang orang datang orang haid dan tinggalkan ketika dalam haid tidak perlu diqada. Ataupun diganti. Bahkan makruh. Bahkan makruh jika dia qada. Bahkan makruh pula. Pada masa tu dia tak haranglah mendirikan solat, dah tamat dah haid, dah wajib mendirikan sembahyang. Tetapi dia nak qada. Dia tinggal dalam masa haid tu 7 hari ke 8 hari nak qada. Jadi perbuatan itu hukumnya makruh jika diqadakan. Diqada hukumnya adalah makruh. Iaitu jika diqada atau bahkan makruh jika diqada ataupun diganti. Bagaimana pula dengan puasa? Tak perlu diqada ataupun macam mana? Puasa Ramadan yang ditinggalkan sepanjang tempoh haid, puasa yang ditinggalkan sepanjang tempoh haid wajib diqada ataupun diganti. Bukan yang tinggalkan haid saja pun, kerana nifas dah absalin dah. Sebulan dah mati. Bak guana esok lusa nak puasa bersalin. Tak? Bersalin. Jadi siapa habis puasa pun darah nifas itu masih ada. Habis haid. Kemudian darah yang kedua yang keluar daripada wanita ialah darah nifas. Darah nifas. Nifas ialah darah yang keluar daripada faraj wanita. Faraj ialah kemaluan lah. Nifas ialah darah yang keluar daripada faraj wanita. Bila darah itu keluar sejurus selepas bersalin. Sejurus selepas bersalin. Jadi kalau berdarah sama dengan bersalin, dia bukan darah nifas. Nifas ialah darah yang keluar daripada faraj wanita sejurus selepas bersalin, iaitu setelah keluar semua anggota bayi. Iaitu darah itu setelah bayi keluar, darah selepas itulah dinamakan darah nifas. Kalau hak yang keluar sama dengan bayi itu, tidak nama nifas darah itu. Darah yang keluar bersama kelahiran bukan darah nifas. Itu tak. Dua, tempoh minimum nifas. Tempoh masa yang paling sikit, paling pendek darah nifas itu ialah sedetik selepas kelahiran. Tak? Sedetik ke setitik ke selepas lahir, keluarlah darah tu. Sikit sangat keluarnya. Lepas tu tak keluar-keluar. Maka itu nifas satu. Nifas satu dan tempoh yang paling pendek ialah sedetik ataupun sedetik selepas kelahiran. Kebiasaannya darah nifas ni selama 40 hari. Kebiasaannya selama 40 hari lah. Manakala tempoh maksimumnya 60 hari. Jadi selagi dah lepas 40 tu ada saja darah duk keluar tu, maka itu darah nifas. Tapi lepas 40 keluar juga, tempoh masanya yang maksimum ialah 60 hari. 60 hari. Jadi maknanya lepas pada 60 hari itu ada lagi, barulah darah yang keluar selepas 60 hari itu namakan bukan darah nifas dah, darah penyakit lah.
darah penyakit. Tiga, sekiranya tidak keluar darah sejurus selepas bersalin. Sekiranya tidak keluar darah, darah tak keluar selepas bersalin, keluar sekali dengan anak tadi je, lepas tu tak keluar. Lepas pada tu tak keluar. Sekiranya tidak keluar darah sejurus selepas bersalin dan tiba-tiba keluar darah dalam tempoh 15 hari setelah bersalin. Dan tak keluar 2-3 hari tak keluar. Kemudian 4 hari baru keluar. Baru keluar. Itu dikatakan ataupun dalam tempoh 15 hari ataupun hari yang ke-5, hari yang ke-10 iaitu ataupun hari yang ke-14 baru keluar, maka darah itu dikatakan darah nifas lah. Darah nifas sebab dalam tempoh 15 hari. Sekiranya tidak keluar darah sejurus selepas bersalin, sedangkan darah nifas ialah darah yang keluar sejurus selepas bersalin, tapi tak keluar darah dia tu. Keluar masa beranak tu je. Lepas tu tak keluar. Dan keluar darah dalam tempoh 15 hari, tapi dalam lingkungan tak keluar, hari ke-3 baru keluar, ataupun hari ke-5, hari ke-10 baru keluar. Dan keluar darah dalam tempoh 15 hari setelah bersalin. Darah tersebut adalah darah nifas. Darah tersebut adalah darah nifas juga. Sekiranya tidak keluar darah dalam tempoh 15 hari. Tadi dalam 15 hari keluar, maka darah itu bukan darah nifas lah. Tapi hak ni 15 hari dah tak keluar, sampai 15 hari tak keluar, esokkan 16 hari yang ke-16 baru keluar. Sekiranya tidak keluar darah dalam tempoh 15 hari selepas bersalin, dan keluar darah selepas tempoh tersebut, hari yang ke-16 tiba-tiba mari. Lepas pada beranak tak mari, sampailah hari yang ke-15 tak mari juga. Esok hari ke-16 baru mari darah balik, baru keluar darah. Selepas bersalin dan keluar darah selepas tempoh tersebut, darah tersebut bukan darah nifas lah. Kalau lepas pada 15 hari baru keluar darah, lepas pada beranak tak keluar, okey, tiba-tiba masuk hari ke-5 keluar. Jadi darah itu dinamakan darah nifas. Ataupun hari yang ke-10 baru keluar, apapun darah itu dinamakan darah nifas. Tetapi kalau tak keluar, sampai 15 hari tak keluar, tiba-tiba hari yang ke-16 baru keluar, selepas bersalin, darah dalam tempoh 15 hari. Sekiranya tidak keluar darah dalam tempoh 15 hari selepas bersalin, dan keluar darah lepas 15 hari, keluarlah darah, dan keluar darah selepas bersalin, dan keluar darah selepas tempoh tersebut, lepas 15 hari baru keluar, maka
darah tersebut bukan darah nifas. Dia kalau keluar dan lekongan 15 hari, tak keluar selalu lepas pada beranak, 5 hari baru keluar, maka darah nifas lah. Ataupun 10 hari baru keluar pun masih darah nifas. Ataupun 14 hari tak keluar, hari yang ke-14 baru keluar. Ataupun hari ke-15 baru keluar hari ke-15 bertih. Maka itu dinamakan darah nifas. Tetapi kalau tak keluar, sekiranya nombor 4 tu, sekiranya tidak keluar darah dalam tempoh 15 hari selepas bersalin, dan keluar darah selepas tempoh tersebut, hari yang ke-16 baru keluar darah, darah tersebut bukan darah nifas. Bukan darah nifas artinya dia kena semayang dah lah, kena mandilah menghadap besar. Kena mandilah dan kena salat. Sebenarnya nomor 7, wanita yang sedang didatangi nifas adalah berhadas besar. Dia dinamakan orang yang berhadas besar lah. Oleh itu dilarang sama sekali, dilarang sama sekali melakukan solat. Wanita yang sedang didatangi nifas, dia adalah berhadas besar, dan bila berhadas besar dilarang sama sekali melakukan solat, puasa, menyentuh mushaf Al-Quran atau membacanya. Malaikat berdoa dengan ayat Al-Quran yang dibaca dengan niat yang dibaca dengan niat zikir. Okey. Solat yang ditinggalkan sepanjang tempoh nifas tidak perlu diqada, diganti. Solat yang ditinggalkan sepanjang tempoh nifas tidak perlu diqada, diganti, bahkan makruh jika diqada ataupun diganti. Puasa Ramadan yang ditinggalkan sepanjang tempoh nifas wajib diqada ataupun diganti. Semayang saja yang tidak wajib. Kalau tidak teruklah sekali beranak kena ganti 40 hari semayang, sekali beranak kena ganti 35 hari semayang, tak berhabis ya. Tak. Semayang pula tu 5 waktu pula sehari semalam. Bila dah habis hak puasa pun ni lepas 15 Saban baru nak ganti. Nak masuk Ramadan pula. Jadi saya cerita masa Hawa keluar haid, jadi dia solat yang ditinggalkan masa haid, gini, mula tu Hawa bersalin, kebetulan lah kena bulan Ramadan lah tak ingat lah. Haid nifas. Ya, puasa. Kebetulannya
Siti Hawa bersalin, berada nifas lah. Jadi Tuhan pun turunlah hukum bahawasanya bila nifas solat tidak perlu diqada. Solat tidak perlu diqada. Selepas itu habis masanya datanglah haid. Bila datang haid, Siti Hawa tanyalah kepada Adam, solat kena qada atau tidak? Adam kata, dah nifas tak kena qada, haid pun tak kena qada jugalah. Tak. Lepas tu barulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu. Nifas lain, haid lain. Nifas tak perlu diqada tapi haid kena qada. Okey. Ya. Tak haid kena qada, nifas tak kena qada. Solat. Puasa. Puasa kena qada. Tengok tu kita baca ayat dia dan nak baca balik tak? Ayat nombor 4, nombor 5 dulu Haji. Nombor 5. Wanita yang sedang didatangi nifas. Okey? Adalah berhadas besar. Dia adalah berhadas besar. Oleh itu dilarang sama sekali melakukan solat, puasa, menyentuh mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Bahagian tu bahagian dilarang. Malaikat berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan niat zikir. Kemudian nombor 6. Nombor 6. Tadi dia kata dilarang. Berpuasa dan solat, berpuasa dilarang. Solat, kemudian ayat yang lain pula, solat yang ditinggalkan sepanjang tempoh nifas tidak perlu diqada. Hak nifas tak qada. Kalau kena qada 40 hari. 5 kali sehari. 4 kali bereret timbung tak habis-habis. Okey, solat yang ditinggalkan sepanjang tempoh nifas tidak perlu diqada ataupun diganti. Bahkan makruh jika diqada. Jika diqada dan diganti. Okey, habis. Puasa Ramadan berlainan dengan puasa. Puasa Ramadan yang ditinggalkan sepanjang tempoh nifas wajib diqada atau diganti. Tak. Okey. Puasa kena qada. Begitu kata kena qada sebulan ni. dekat nak puasa beranak. Lepas tu habis nifasnya lepas raya. Sebulan kena qada sebab puasa kena sembahyang kena qada. Puasa yang tak apa dia? Sembahyang tak qada, puasa yang kena qada. Tapi silap sikit ni, iaitu hak perempuan dalam nifas tak. Katakanlah tempoh masa nifas paling panjang 60 hari kan? Tak. Tapi maknanya 15 hari kering dah. Kering dah. Berarti tak ada lah nifas. Dia kena mandilah. Kena sembahyang lah. Walaupun dia berada di dalam iddah nifas. Tapi bila kering nak nifas, bila kering darah, berarti nifasnya dah kering. Dia sembahyang lah. Kena mandi, kena sembahyang.
Daklah macam hak pahaman dulu, lagi dak lepas 40, dak mandi, dak semayang. Salahlah. Sedang walau cuma sepanjang-panjang masa dia 60 hari dak. Sependek-pendek setitik. Sependek-pendek setitik. Lepas pada tu bila mandilah. Kemudian sembahyang ni mari pula. Tak. Masih nifas sebab dalam iddah dia. Jadi tak mayanglah masa tu. Gitulah. Jadi salahlah kalau nak iddah lepas 40 lepas tak payah sembahyang, tak boleh sembahyang pun tak betul lah. Dia bila kering, esok mandi. Sembahyang. Takdir nak nipah nak datang semula tu dalam iddah waktu dia tak sembahyang pula. Tapi kalau hak kering seminggu kita tak seminggu kering tak sembahyang. Kemudian mari nipah pula. Jadi hak kering hak masa tak ada darah tu kena sembahyang, kena qada. Sembahyang. Sebab masa tu dah tidak berada dah kering dah nifas masa tu dah. Tidak berada dalam nifas dah. Tapi sahaja kita tidak memperisikan hukum, kita pun tak mandi. Bila tak mandi tak boleh sembahyang lah. Tak. Faham tak ni? Tu kata puteri Rasulullah Siti Fatimah tak. Satu waktu pun tak tinggal sembahyang. Sebab dia melahirkan anak tak ada nifas. Dia katanya dia asal lepas mayang asal. Sudah mayang asal dia melahirkan anak. Cuma keluar darah mengiringi semua tu dia tak panggil nifas. Wiladah tu. Lepas tu tak ada nifas, tak ada. Tu mandilah dan sembahyang maghrib pula. Maknanya dia seorang tidak pernah qada sembahyang lah sebab dia beranak pun dia tidak bernifas. Kalau kira lepas asar dah, lepas main asar dah baru beranak, dan lagi mayang maghrib semula mandi. Okey. Kemudian masuk darah istihadah. Kita berhenti setakat ini. Sekejap.
tentang kelebihan bulan Ramadan. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas ialah Abdullah bin Abbas, sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anhuma, jadi daripada mereka berdua dah. Radhiyallahu, kalau seorang radhiyallahu anhu, kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Jadi keduanya, kenapa dibaca daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Sebab ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat pada baginda, dan Abdullah anak Abbas pun sahabat kepada baginda. Jadi kedua-duanya sahabat. Sebab itulah dia letak radhiyallahu anhuma. Jadi ayahnya sahabat dan anaknya juga sahabat. Sebab tu kenapa sekarang kata setengah sekali radhiyallahu anhu, ustaz. Sekali saya dengar bila orang ni radhiyallahu anhuma, bab begitu. Artinya telah redha lah, radhiyallahu ni telah redha lah ke atas radhiyallahu anhuma. Daripadanya, kalau di anhu daripada seorang, radhiyallahu anhuma telah redalah Allah ke atas keduanya. Anhuma ke atas keduanya, iaitu menunjukkan bahawasanya dia dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kata Ibnu Abbas, aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengar baginda bersabda bahwasanya surga berlenggang-lenggang ia, dan berhias ia daripada satu haul kepada satu haul kerana masuk bulan Ramadan. Iaitu baginda bersabda bahwasanya surga berlenggang-lenggang ia. Tak tahu lenggang ni lagu mana, makna gembira lah. Tak, maksudnya bergembira lah. Taklah kata berkocok-kocok. Dan berhias ia daripada satu haul kepada satu haul. Haul ni setahun, daripada satu tahun kepada satu tahun. Artinya setiap tahun lah, bila nak masuk Ramadan, surga tu dah menghiaskan dirinya, telah berhias dan bergembira lah kerana masuk bulan Ramadan. Habis. Itu sebelum tu lah, iaitu kerana nak menyambutnya kedatangan Ramadan dekat dah, surga pun berlenggang dan berhias. Itu bergembira lah dan berhias daripada satu haul kepada satu haul, iaitu pada setahun ke setahun. Setiap tahun lah maksudnya
Bila nak masuk Ramadan, surga pun berhias dan berlenggang-lenggang, bergembira. Jadi apabila pada awal malam pula, setelah datangnya malam awal bulan Ramadan, apabila adalah pada awal malam daripada Ramadan, maka bertiuplah angin daripada bawah aras. Bertiup angin daripada bawah aras, dan dikatakan bertiup angin daripada bawah aras dan masuk ke syurga lah. Mana bertiup daripada bawah aras masuk ke surga, masuk ke surga. Jadi bila angin daripada bawah aras masuk ke surga, maka segala daun kayu surga, termasuklah juga halakah pintunya, bergegarlah. Daun kayu pun maknanya berlambai-lambailah, berlanggar di antara satu daun dengan satu daun, bertepuk dia kata, iaitu berdepek terbuka, berdepek terbuka lah. Macam kita dulu, kita duk dengar batang buluh, bila ada angin tiup, batang buluh pun bunyinya geseran, tergeser. Ni daun-daun kayu surga pun bergeseran lah di antara satu sama lain. Jadi geseran daun-daun kayu surga ini disebabkan tiupan angin daripada bawah aras dan mengeluarkan suara ataupun bunyi ataupun dengungan yang tersangat indah. Yang tersangat indah, yang tidak terdengar seendah itu atas dunia ni. Tak ada. Irama muzik secara mana pun tak boleh nak seendah bunyi geseran daun kayu surga disebab tiupan angin daripada aras masuk ke dalam surga. Dan selain daripada itu, maka bidadari juga pun menghiaskan dirilah. Bila masuk Ramadan saja, bidadari pun mulalah menghiaskan diri. Hak comel tu tak boleh nak sebut dah comelnya, tapi menghiaskan lagi dirinya. Bidadari pun berhiaslah. Sudah berhias, duduk, kalau kita kata di beranda, duduk di beranda syurga. Lalu mereka pun berkatalah, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah? Ada tak orang nak meminang? Kalau nak pinang saya ni, datanglah meminang kepada Allah SWT. Sebab apa? Ialah yang mengawinkan. Sebab Allah SWT lah yang mengawinkan saya dengan orang itu, orang yang meminang saya ni. Maka kemudian bidadari itu pun berkata lagi kepada malaikat Ridwan, "Hei Ridwan, apa malam ini? Malam ini malam apa?" Maknanya mungkinlah tersangat kelainan kok, disebabkan tiupan angin tadi. Kelainan daripada biasa agaknya bila masuk bulan Ramadan ni. Maka jawab Ridwan kepadanya, inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Lalu kemudian Allah SWT pula berfirman kepada mereka Ridwan, "Hei Ridwan, bukakan olehmu akan babul jinan bagi orang yang shaimin daripada umat Muhammad." Bukakanlah semua pintu-pintu syurga. Kita tahulah syurga tu berapa? Ada 8 tu kan? Semua ke 8 lah kalau kita. Pintu syurga itu buka untuk orang-orang yang berpuasa daripada umat Muhammad. Orang berpuasa daripada umat Muhammad. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi kepada malaikat Malik, "Ya Malik, tutup olehmu akan abwabul jahim." Tutuplah segala pintu neraka
daripada umat Muhammad. Tutup pintu neraka daripada umat Muhammad alaihissalam. Hei Jibril, kepada bumi beratkan dan pijakkan dengan belenggu akan segala maradus syaitan. Tuhan perintah pula dia kepada malaikat Jibril turun ke bumi dan merantaikan ada segala syaitan dikatakan syaitan yang bijak lah. Hak yang bijak-bijak ni, hak yang mahir-mahir menggoda, hak yang kuat menggoda. Tak semuanya hak pada-pada ni hak kuat menggoda, hak pandai menggoda ni. Sebab itulah dikatakan kenapa berlaku juga sedangkan syaitan dirantai. Hak yang berlaku tu hak syaitan hak bodoh-bodoh je mampu juga menggoda kita manusia hak imannya longgar. Bukan tak beriman, imannya longgar. Hak tu lah mampunya. Kita ni hak iman longgar tak kuat ni, hak syaitan bodoh pun boleh masih boleh menggoda. Sebab itu ada juga tak puasa, ada juga tak semayang. Bukan hak syaitan gagah-gagah dah ni. Hak orang macam ni hak orang imannya tak berapa ni pun hak syaitan bodoh tu gok menggoda dia. Maka firman Allah Ta'ala, pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru daripada orang yang meminta. Adakah daripada orang yang meminta, aku berikan dia. Adakah orang yang taubat, maka aku taubat atasnya. Adakah daripada orang yang minta ampun, aku ampunkan dia. Setiap malam, kalau bulan nisfu Sa'ban, bulan Sa'ban, malam nisfu Sa'ban saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru begitu. Tapi bulan Ramadan setiap malam Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru, adakah orang yang meminta doa apa-apa akan aku berikan. Tapi kita kena faham jugalah cara Allah Ta'ala makbulkan doa itu dengan 3 cara. Yang pertamanya ditunaikan dengan segera, tak apa. Yang kedua dengan berlambatan, kadang-kadang kita dah ingat dah. Yang ketiga, tapi kita minta kod lain, Tuhan bagi dengan nikmat yang lain, dah. Khususnya beri kesihatan. Yang ketiga, disimpan, tidak diturunkan ke dunia ini, disimpan untuk menjadi pahala di akhirat. Semuanya diterima oleh Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi cara dimakbulkan itu dengan 3 cara. Tak boleh nak kata aku dah cakap nak doa dah, cakap nak doa dah. Mungkin 5 tahun lagi dapat apa yang kita doakan, ataupun pas sudah dapat diterima tapi disimpan untuk pahala di akhirat. Sebabnya doa itu Nabi kata doa mukhul ibadah. Doa itu otak bagi ibadat. Otak satu anggota yang sangat mulia lah bagi kita dah. Kalau tak ada otak, tak ada fikiran, orang ni dah rok sendiri lah. Jadi mukhul ibadat. Jadi pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, adakah orang yang meminta, aku berikan dia. Adakah orang yang bertaubat, aku taubat atasnya. Adakah daripada orang minta ampun, aku ampunkan dia. Maknanya satu rahmat yang sangat besar lah pada kita umat Muhammad ni. Dak setiap malam daripada Ramadan. Sebab itulah disuruh qiyamul lail. Dan pada ketika berbuka puasa pula Allah Ta'ala memerdekakan daripada api neraka kepada
orang yang sepatutnya wajib dikenakan azab neraka, banyak mana tu 1 juta. 1000 artinya 1 juta pemmerdekaan pada setiap kali hari pada waktu berbuka puasa. Dan adalah pada hari Jumaat dan pada malamnya pula lebih lagi pula. Dimerdekakan pada tiap-tiap jam. Hari biasa pada ketika berbuka puasa. Tapi kalau hari Jumaat dikatakan dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripadanya. Itu setiap jam pada hari Jumaat. Pada malam Jumaat 1 juta pemmerdekaan. Berarti 24 jam dah 20 juta pemmerdekaan saya semalam. Di dalam bulan Ramadan. Pemmerdekaan daripada api neraka. Kepada mereka yang sepatutnya wajib dikenakan azab neraka. Kemudian apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, hari terakhir Ramadan, lagi besar dah pemmerdekaan Allah SWT. Dimerdekakan demikian hari itu dengan sebilang-bilang orang yang merdekakan daripada awal hingga akhirnya. Daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, begitulah banyaknya pada malam akhir Ramadan. Maka apabila adalah malam Lailatul Qadar, bila malam Lailatul Qadar, menyuruh Allah Ta'ala Jibril alaihissalam turun ke dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah berfirman pada Jibril supaya turun ke dunia dengan membawa satu perhimpunan rombongan para malaikat yang begitu ramai kepada bumi, dan bersertanya Jibril membawa liwa yang akhdar, membawa bendera hijau. Jibril turun membawa bendera hijau. Bila sampai ke dunia, bendera itu Jibril pacakkan di atas Kaabah. Dipacakkan di atas Kaabah. Dan semua malaikat yang turun bersama Jibril itu memberi salam ke atas tiap-tiap orang. Artinya seramai manalah kalau kita buat, seramai mana manusia pada yang beragama Islam pada masa itu di seluruh dunia ini, seramai itulah malaikat, rombongan malaikat yang turun bersama Jibril. Sebab dia kata maka menjadikan Jibril akan selamat malaikat pada segala umat ini, memberi salam ia atas tiap-tiap orang. Sama ada kita ni tengah berdiri ke, atau sedang duduk ke, atau sedang sembahyang, atau sedang berzikir, semuanya malaikat itu berjabat salam, berjabat tangan. Selain lagi berjabat tangan, mereka juga mengucap amin kepada orang doa yang kita doakan. Amin artinya terimalah doa lah. Malaikat tolong minta Allah SWT, minta dengan Allah SWT, doa kepada Allah SWT, minta supaya Allah terimalah doa kita ini. Itu hebatnya malam Lailatul Qadar itu. Mengucap amin, akan doa segala amin hingga lama mana? Sehingga terbit fajar. Bukannya sekat masa dak, sehingga terbit fajar. Masa mana pun kita berdoa pada malam itu sentiasa diaminkan oleh para malaikat. Sehingga terbit fajar. Maka bila keluar fajar, Jibril pun menyerulah, Ar-Rahil, Ar-Rahil. Kita berpindah baliklah. Hei segala malaikat. Bila Jibril kata kita berpindahlah balik, maka lalu
berkatalah malaikat kepada Jibril, "Ya Jibril, apa yang diperbuatkan oleh Allah pada hajat orang mukmin?" Sebab dia dak tukang amin ni. Dia tukang amin. Seolah nak tahu jugalah. Terima dak ni makan bodak ni. Seolah Allah. Sebab apa dia tanya? Sebab dia tukang amin. Tak? Maka dia pun tanyalah, "Ya Jibril, apa yang diperbuat Allah pada hajat mukmin daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Jibril pun jawablah kepada para malaikat itu bahawasanya Allah Ta'ala menilik pada mereka itu. Menilik artinya menilik dengan pandangan rahmat lah. Bila kata Allah Ta'ala menilik artinya menilik dengan pandangan rahmat. Dan dimaafkan daripada mereka itu, diampunkan dosa mereka itu bagi mereka yang minta ada ampun. Kalau hendak minta tu nak ampun apa? Tuang sendiri tak diampun tak. Dimaafkan daripada mereka itu dan diampun bagi mereka itu. Mereka 4 jenis manusia. Baginda kata mereka kecuali 4 jenis manusia sajalah yang tidak diampunkan. Pada nama itu, lalu sahabat tanya siapa mereka itu? Katanya orang yang mengekalkan minum arak, orang yang menderhaka dua ibu bapa, orang yang memutuskan rahim, dan orang yang masyahin. Siapa pula masyahin? Lagu mana ya Rasulullah? Sahabat tanya. Masyahin ini ialah orang yang tidak berkata-kata dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Okey. Kita tamat di sini. Jam dah hampir jam 11. Kita juga masing-masing ada hal. InsyaAllah panjang umur kita sambunglah lagi pada minggu depan. Minggu depan ada lagi insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana Ramadana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa masyayikhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.